Assalamualaikum, nama saya Nur Azimah binti Jusri Budi. Saya daripada kelas DKA 4A. Saya ingin membentangkan berkaitan tajuk projek akhir kami iaitu konkrit ringan menggunakan fiber kaca dan styrofoam. Ini adalah pengenalan kepada projek akhir kami iaitu konkrit ringan menggunakan fiber kaca dan styrofoam. Seperti yang kita ketahui, konkrit merupakan bahan binaan yang digunakan secara meluas dalam industri pembinaan, di mana simen bertindak sebagai bahan pengikat. Di dalam pengenalan menunjukkan perbandingan antara konkrit padu dan konkrit ringan, di mana konkrit padu mempunyai ketumpatan 21 hingga 23 kN per meter dan konkrit ringan mempunyai 15 hingga 17.5 kN per meter ketumpatannya. Bahan yang digunakan dalam konkrit padu adalah simen, air, pasir, agregat, dan konkrit ringan adalah simen, pasir, air dan bahan tambah. Oleh itu, dalam bancuhan konkrit ringan yang akan kami hasilkan, kami menggunakan dua bahan tambah iaitu fiberglass dan styrofoam. Kajian dan penyelidikan yang telah kami buat akan menghasilkan satu produk konkrit ringan yang mampu terapung pada permukaan air. Secara kasarnya, konkrit ringan yang berketumpatan rendah. Kami menggunakan dua bahan tambah seperti fiberglass dan styrofoam kerana bahan ini merupakan bahan terbuang yang boleh digunakan dalam penghasilan konkrit ringan yang mesra alam. Bagi bahan fiber kaca, bahan ini merupakan bahan yang dapat membantu dalam mengikat konkrit agar ianya lebih kuat dan padu. Manakala, styrofoam merupakan salah satu alternatif bagi penghasilan konkrit ringan yang boleh menjimatkan kos. Dengan menggunakan dua bahan tambah seperti styrofoam dan fiberglass, kami dapat mengenal pasti dan membandingkan ciri-ciri antara konkrit ringan dan konkrit padu. Ini adalah pernyataan masalah bagi projek akhir kami. Yang pertama, mengkaji bahan tambah yang dapat mengurangkan ketumpatan konkrit dan mengekalkan kekuatannya. Untuk mengkaji bahan tambah yang dapat mengurangkan ketumpatan konkrit serta mengekalkan kekuatan konkrit adalah amat sukar. Hal ini kerana untuk konkrit ringan, terutamanya pada blok-blok konkrit, kekuatan sama ada kekuatan tegangan atau kekuatan mampatan adalah bergantung kepada ketumpatannya. Ini menunjukkan blok konkrit yang semakin ringan, kekuatannya adalah semakin berkurangan. Oleh yang demikian, penyelidikan sesuatu bahan tambahan yang dapat meringankan konkrit dan mengekalkan kekuatannya adalah amat sukar. Yang kedua adalah mengurangkan penggunaan bahan binaan seperti agregat, pasir dan simen dengan menggantikan styrofoam dan fiber kaca. Seperti yang kita ketahui, isu pencemaran kepada alam sekitar semakin hari semakin menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Penggunaan bahan binaan seperti agregat, pasir dan simen telah menyumbangkan kepada pencemaran alam sekitar. Oleh itu, isu ini perlu diatasi dengan mengurangkan penggunaan bahan binaan seperti agregat, pasir dan simen dengan menggantikan bahan tambahan seperti styrofoam dan fiber kaca dalam penghasilan konkrit ringan. Bagi pernyataan masalah yang ketiga adalah pemilihan bahan tambah dengan kos yang lebih rendah dan ketersediaan yang lebih mudah. Pada masa sekarang, jika kita meninjau pembuatan konkrit ringan, terdapat pelbagai bahan tambah yang digunakan pada bancuhan konkrit ringan tersebut. Oleh itu, pemilihan bahan tambah dengan penggunaan kos yang rendah dan ketersediaan bahan yang mudah adalah sangat penting bagi penyelidikan ini. Ini merupakan objektif bagi projek akhir kami. Bagi objektif yang pertama adalah untuk menguji kekuatan mampatan konkrit ringan dengan menggunakan styrofoam dan fiberglass dalam bancuhan. Hal ini kerana kekuatan sesuatu konkrit adalah sangat penting dalam pembinaan.
Kajian ini lebih menumpukan kekuatan mampatan ke atas konkrit ringan yang dikaji. Bagi objektif yang kedua adalah untuk mendapatkan peratusan styrofoam dan fiber kaca yang optimum. Hal ini kerana peratusan bahan yang digunakan dalam bancuhan adalah sangat penting bagi menentukan kekuatan, ketahanan dan keapungan bagi konkrit ringan. Seterusnya, bagi objektif yang ketiga adalah untuk menguji ketumpatan konkrit. Bagi konkrit berketumpatan rendah, perlulah mengikut spesifikasi dan piawaian yang telah ditetapkan, iaitu 15 hingga 17.5 kN per meter. Hal ini kerana kajian ini bertumpukan kepada bahan tambah yang digunakan dalam penghasilan konkrit berketumpatan rendah. Ini adalah skop kajian kami. Kajian ini adalah tertumpu kepada dua bahan tambahan yang digunakan dalam bancuhan, iaitu styrofoam dan fiber kaca. Terdapat 3 ujian yang akan dilaksanakan, iaitu yang pertama adalah ujian kekuatan mampatan, yang kedua adalah ujian penurunan dan yang ketiga adalah ujian ketumpatan konkrit. Hal ini dikaji untuk menilai kebolehan bahan tambahan terhadap kekuatan, ketumpatan dan mendapatkan peratusan yang optimal bagi bancuhan bahan tambahan. Dalam pembuatan konkrit ringan mengikut spesifikasi dan piawaian yang telah ditetapkan. Kami menggunakan cetak konkrit bersaiz 150 mm x 150 mm x 150 mm. Seterusnya, kami akan menggunakan makmal konkrit untuk melaksanakan dan menyiapkan projek ini. Tambahan pula, pada skop kajian kami menggunakan nisbah 1:2. Ini adalah merupakan kepentingan kajian projek kami. Yang pertama, penyelidikan ini tertumpu kepada bahan-bahan yang mudah didapati di pasaran untuk menilai kemampuannya terhadap kekuatan dan prestasi dalam kegunaan struktur pada masa ini. Yang kedua, selain dari kemudahan untuk mendapatkan bahan kajian, kos ini juga lebih kompetitif dan ia amat bertepatan dengan matlamat kajian, iaitu penghasilan konkrit ringan dengan kos yang rendah. Seterusnya, yang ketiga, kepentingan kajian ini adalah terutamanya kepada campuran nisbah peratusan bahan yang digunakan dalam penghasilan konkrit ringan. Ini bertujuan untuk mendapatkan kadar campuran yang sesuai dengan keperluan kekuatan konkrit dalam jangka masa panjang. Rumusan daripada bab 1 ini adalah berdasarkan hasil penyelidikan yang lalu serta teori-teori yang sedia ada. 1. Konkrit ringan mempunyai kekuatan yang tinggi juga mempunyai ketumpatan yang tinggi. Oleh yang demikian, konkrit berketumpatan rendah tidak mempunyai kekuatan yang tinggi. Yang kedua adalah, kekuatan sesuatu konkrit bergantung kepada nisbah peratusan air yang digunakan. Misalnya, campuran air terlalu banyak menyebabkan kekuatan konkrit menurun. Campuran air yang kurang pula akan menyebabkan konkrit menjadi tidak sempurna dan strukturnya akan menjadi lemah. Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Long. Saya akan membenarkan bab 2 iaitu kajian literatur. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, hendaklah saya memperkenalkan terlebih dahulu apa itu kajian literatur. Kajian literatur membincangkan maklumat yang diterbitkan dalam bidang subjek tertentu dan dalam tempoh masa yang tertentu. Kajian literatur merupakan ringkasan sumber tetapi biasanya mempunyai corak organisasi yang menggabungkan kedua-dua ringkasan dan sintesis yang diterbitkan. Seterusnya saya akan teruskan dengan konsep dan teori. Konkrit merupakan hasil daripada campuran simen, pasir, air dan agregat, begitu juga dengan konkrit ringan. Ia juga hasil daripada campuran simen, pasir dan agregat. Yang berbezanya ialah konkrit ringan menggunakan bahan-bahan tambahan yang lebih ringan, misalnya serbuk aluminium, polistirena, serbuk kayu, gentian-gentian lain seperti gentian kaca dan lain-lain lagi.
Kaca gantian ataupun fiberglass pula adalah satu bentuk plastik bertertulang serat yang ringan, kuat dan kurang rapuh. Polistrina pula adalah plastik kuat yang dihasilkan daripada etilena dan benzana. Ia boleh disuntik, disemprit, ditiup. Ini menjadikannya bahan pembuatan yang sangat berguna dan serba boleh. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang konkrit ringan. Konkrit ringan pertama kali diperkenalkan oleh orang Rom pada abad kedua di mana The Pantheon telah dibina menggunakan pumice, jenis agregat yang paling biasa digunakan pada tahun tersebut. Bangunan Pantheon bahan konkrit ringan masih berdiri di Rom sehingga kini selama kira-kira 18 abad. Sebahagian konkrit ringan tidak sesuai dijadikan struktur binaan kerana kekuatannya yang terhad. Keadaan ini disebabkan konkrit ringan mempunyai ketumpatan yang lebih rendah dan biasanya ia tidak berkeupayaan untuk mengambil beban yang lebih berat seperti ditanggung oleh konkrit biasa. Secara umumnya, bahan utama dalam kesemua konkrit adalah simen. Antara contoh struktur dalam konkrit yang menunjukkan susunan zarah-zarah simen dan agregat dalam konkrit ringan adalah no-fine konkrit, lightweight agregat konkrit dan aerated atau foam konkrit. Berikut pula adalah kebaikan dan kekurangan konkrit ringan. Antara kebaikan konkrit ringan adalah pembinaan yang agak cepat dan agak sederhana, ekonomi dari segi pengangkutan dan juga pengurangan tenaga kerja, pengurangan berat keseluruhan yang ketara menghasilkan penjimatan rangka struktur, pijakan atau tiang, dan yang keempat, sebilangan besar konkrit ringan mempunyai sifat memaku dan menggergaji lebih baik daripada konkrit konvensional yang lebih berat dan kuat. Manakala antara kekurangan pula adalah sangat sensitif dengan kandungan air dalam campuran, sukar ditempatkan dan diselesaikan kerana keliangan dan sudut-sudut agregat. Dalam sebilangan campuran mortar simen boleh memisahkan agregat dan melayang ke permukaan. Masa pencampuran lebih lama daripada konkrit konvensional untuk memastikan campuran yang betul. Seterusnya adalah fiberglass ataupun gantian kaca. Fiberglass adalah bentuk plastik bertertulang. Fiberglass biasanya diratakan menjadi kepingan, disusun secara rawa atau ditenun menjadi kain. Mengikut penggunaan kaca gantian, gantian kaca boleh dibuat daripada pelbagai jenis kaca. Antara jenis fiberglass adalah air glass, kaca yang dikenali sebagai kaca alkali dan tahan bahan kimia. Oleh kerana komposisi serat kaca, ia hampir dengan kaca tingkap. Di beberapa tempat di dunia, ia digunakan untuk membuat peralatan proses. Yang kedua adalah sea glass. Sea glass menawarkan rintangan yang sangat baik terhadap impak kimia dan juga dipanggil sebagai kaca kimia. E-glass juga dikenali sebagai kaca elektrik dan merupakan penebat elektrik yang sangat baik. AE glass adalah kaca tahan alkali dan S-glass merupakan kaca struktur dan dikenali dengan sifat mekaniknya. Saya akan teruskan pula dengan styrofoam. Styrofoam dijadikan bahan buih dipanggil polistrina EPS ataupun polistrin tersemperit XPS. Panik polistrin EPS yang diperluaskan adalah sejenis ultrarinem berketumpatan kurang daripada 300 kg per liter cube, iaitu agregat dan adsorbent. Ia boleh digunakan untuk menghasilkan konkrit ringan yang diperlukan untuk membina aplikasi seperti panel pelapisan, dinding tirai, sistem bantai komposit dan blok konkrit berfaedah. Ini pula merupakan ciri-ciri styrofoam. Yang pertama, mempunyai nilai jangka ketahanan terhadap aliran haba yang panjang, rintangan haba berterusan, kekuatan yang tinggi, kelestarian, tidak ada pertumbuhan bakteria dan tidak akan mereput dari semasa ke semasa dan mempunyai kestabilan dimensi dan kos yang rendah. Sekarang saya akan teruskan pula dengan bahan lain. Bahan lain yang digunakan adalah simen. Simen ialah komponen utama yang penting dalam industri pembinaan. Ini merupakan sejenis tebu lembut yang apabila dicampur dengan air menjadi keras. Pengerasan ini berlaku sebab oleh tindak balas kimia yang menukarkan debu simen menjadi hablu-hablu yang saling berpaut sehingga menjadi keras. Pasir pula adalah bahan berbutiran yang terdiri daripada batu halus dan garam mineral halus. Ia ditarifkan oleh saiz lebih halus daripada kerikil dan lebih kasar daripada lumpur. Pasir digelaskan sebagai pasir lombang ataupun pasir sungai.
Jangan gunakan pasir laut kerana ia akan mengeluarkan kekat atau scum di atas permukaan. Seterusnya adalah kajian terdahulu. Menurut Haji Kamsia Muhammad Ismail, laporan penyelidikan asas ini disediakan untuk menunjukkan aktiviti dan kemajuan konkrit ringan, bertumpu pada prestasi konkrit ringan berudara seperti ujian kekuatan mampatan, penyerapan air dan ketumpatan dan ujian tambahan, dan juga perbandingan yang dibuat dengan jenis lain konkrit ringan. Pada 2002, kajian dari K. Ganesh Babu dan D. Saradi Babu merangkumi penggunaan manik polystyrene EPS yang diperluas sebagai agregat ringan di dalam konkrit dan mortar yang mengandungi asap silika sebagai bahan simen tambahan. Maklumat utama projek ini adalah untuk mengkaji kekuatan dan prestasi ketahanan konkrit EPS. Menurut Kasif Qaudari pula mengatakan, fiberglass adalah cahaya, tahan lama dan kuat. Ia adalah kesan tahan karat dan mempunyai kekuatan tinggi yang sederhana hingga nisbah berat. Berdasarkan kajian literatur, kami dapat memperoleh dan mengakses lebih banyak maklumat mengenai kajian kami. Dari penyelidik terdahulu, ia membolehkan kami mengkaji projek kami jauh lebih mendalam. Selain itu, membenarkan kami melihat keseluruhan projek kami tentang menggunakan gentian kaca dan styrofoam dalam projek kami. Kesimpulannya, berdasarkan apa yang kita peroleh dari penyelidikan terdahulu, kami mendapati boleh membuat konkrit ringan dengan menggunakan gentian kaca dan styrofoam. Konkrit ringan menggunakan gentian kaca dan styrofoam adalah alternatif yang berpotensi untuk menukarkan kepada konkrit cast in situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirida bin Karo Akmal, nombor matrik 08DKA18F1016. Setelah membuat perbincangan secara dalam talian bersama ahli kumpulan, saya telah ditugaskan untuk membentangkan bab 3, iaitu metodologi mengenai projek tahun akhir kami. Di dalam pembentangan bab 3 ini terdapat pengenalan, carta alih, bahan-bahan yang digunakan, uji kaji yang akan dilaksanakan, nisbah banjuhan yang digunakan dan konklusi. Okey, kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan metodologi? Metodologi merupakan satu proses bagi mengumpul data dan informasi dari pelbagai jenis sumber untuk dijadikan sebagai rujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kajian kami. Selain itu, metodologi juga merupakan satu cara untuk mengenal pasti masalah dan memberikan perancangan agar dapat mengumpul dan menganalisis data yang telah diperoleh. Okey, kita pergi kepada carta alih bagi projek kami. Kami ingin menghasilkan konkrit ringan. Kemudian kami akan membuat sedikit kajian latar belakang mengenai konkrit. Selepas itu kami membuat kajian literatur mengenai bahan-bahan yang akan digunakan. Setelah mengenal pasti bahan-bahan yang akan digunakan, kami menghasilkan konkrit ringan. Selepas penghasilan konkrit ringan, kami akan menguji konkrit tersebut di hari-hari tertentu seperti 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Dan pengujian itu akan dilaksanakan di makmal konkrit, sama ada di makmal konkrit Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah atau makmal konkrit yang berdekatan dengan Politeknik kami. Selepas berjaya membuat pengujian terhadap konkrit, kami akan mengumpul dan menganalisis data supaya dijadikan sebagai satu perbincangan agar dapat keputusan yang baik supaya dijadikan sebagai konklusi. Okey, kita beralih kepada bahan-bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan konkrit ringan. Yang pertama adalah Portland cement, yang kedua adalah pasir. Kedua-dua bahan ini merupakan bahan asas untuk menghasilkan konkrit. Tambahan pula, kami menggunakan dua bahan tambahan untuk menghasilkan konkrit ringan kami. Yang pertama adalah styrofoam, yang kedua adalah fiberglass. Okey, sekian sahaja daripada saya, dan pembentangan ini akan diambil alih oleh rakan seperjuangan saya yang berada di Muar, Johor.
Terima kasih kepada rakan sekumpulan saya yang berada di Seremban Negeri Sembilan atas pembentangannya tentang pengenalan carta alih dan juga bahan-bahan yang digunakan. Saya, Amir Rafiqin bin Muhammad Noh, akan meneruskan pembentangan ini. Saya akan memulakan dengan ujian yang akan kami lakukan ke atas konkrit ringan, di mana kami melakukan 3 jenis ujian, iaitu yang pertama adalah ujian penurunan. Ujian penurunan ini dilakukan bagi memastikan ketekalan bacuhan konkrit di samping mengawal kekuatannya. Ujian ini juga bertujuan untuk melihat sama ada bacuhan konkrit yang kami lakukan ini mengandungi jumlah air yang berlebihan ataupun berkurang. Jika air yang mengandungi di dalam bacuhan konkrit ini dalam kadar yang mencukupi, adalah sangat baik. Yang kedua adalah ujian ketumpatan. Seperti yang kita tahu, konkrit ringan ini ketumpatannya adalah 15 hingga 17 kN per meter cube, berbanding dengan konkrit padu biasa adalah 21 hingga 23 kN per meter cube. Maka ujian ini kami lakukan bagi melihat sama ada konkrit ringan yang kami lakukan ini mencapai piawaian konkrit ringan ataupun tidak. Dan yang ketiga adalah ujian mampatan, di mana ujian ini kami lakukan bagi menguji kekuatan konkrit ringan ini, sama ada kekuatannya sama seperti konkrit padu biasa ataupun berbeza dari segi kekuatannya meningkat ataupun menurun. Saya akan meneruskan dengan nisbah bahan yang akan kami gunakan, di mana kami menggunakan nisbah 1, nisbah 2, di mana 1 itu adalah simen dan 2 adalah pasir. Simen yang akan kami gunakan adalah sebanyak 33.33% hasil daripada pengiraan yang kami lakukan. Manakala pasir adalah 66.67%. Jadi, ingin saya memperjelaskan lagi, kami melakukan 3 jenis campuran, di mana setiap campuran mengandungi peratusan penggunaan polistrin dan juga fiberglass yang berbeza. Seperti campuran pertama, kami menggunakan 25% polistrin dan juga 1% fiberglass. Bahan ini kami masukkan dengan mengurangkan peratusan terhadap pasir. Manakala campuran yang kedua adalah 30% polistrin dan juga 1.5% fiberglass. Dan campuran yang ketiga adalah 35% polistrin dan juga 2% fiberglass. Peratusan yang kami kira dan kami tambah antara polistrin dan fiberglass, kami akan tolakkan dengan peratusan pasir. Selain itu, kami juga melakukan ujian ini ke atas konkrit pada usia 7, 14 dan juga 28 hari. Dan setiap sampel kami melakukan sebanyak 3 kali. Seperti campuran pertama, hari ke-7 kami akan melakukan 3 cube, hari ke-14 3 cube dan hari ke-28 juga 3 cube. Maka jumlah keseluruhan bagi campuran yang pertama adalah 9 cube. Maka untuk keseluruhan cube yang akan kami lakukan adalah 27 cube bagi 3 campuran. Ini adalah bagi mengelak dari berlakunya ralat, dan kami akan mengambil purata keseluruhan bagi melihat mana yang lebih baik.
Itu sahaja daripada saya. Kesimpulannya adalah kami akan menguji kekuatan dan ketumpatan konkrit ringan ini bergantung kepada peratusan yang kami kira sendiri. Dan tak lupa juga, saiz cube yang kami gunakan adalah 150 mm kali 150 mm kali 150 mm. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.